Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota ni dapat ke ni? Nota ni. Nampak ke tidak nota? Nampak ke tidak? Nampak. Nampak, okey. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi yasir. Bab ketujuh. Malam ni insya-Allah kita akan bincangkan bab ketujuh. Masih lagi di bawah Kitab At-Taharah. Di bawah bab ketujuh ni ada hadis yang ke-15. Ada hadis yang ke-15. Yang sebelum itu kita dah bincang. InsyaAllah malam ni kita akan bincangkan bab ketujuh dengan hadis di bawahnya. Babu karahiyatil kalam indal khala'. Bab larangan bercakap ketika membuang air. Wa bihi qala haddatsana Ubaidullah bin Umar ibni Maisarah qala haddatsana Ibnu Mahdi qala haddatsana Ikrimah bin Ammar an Yahya bin Abi Katsir an Hilal bin Iyad qala haddatsani Abu Sa'id قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. Ubaidullah bin Maisarah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Abu Daud, katanya Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami, katanya Ikrimah bin Ammar meriwayatkan kepada kami daripada Yahya bin Abi Katsir, daripada Hilal bin Iyad. Katanya Abu Sa'id, maksudnya Al-Khudri, meriwayatkan kepadaku, katanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah keluar dua orang lelaki untuk qada hajat dengan mendedahkan aurat dan sambil bercakap-cakap. Kerana Allah Azza wa Jalla murka terhadap perbuatan seperti itu. Abu Daud berkata, tidak ada orang lain yang mengisnadkan hadis ini kecuali Ikrimah bin Ammar. Itulah hadis yang ke-15 di bawah bab ke-7 dengan komentar, sedikit komentar Imam Abu Daud selepasnya. Itulah bab yang kita akan bincangkan malam ini. Babu karahiyatil kalam indal khala'. Seperti mana biasa di dalam kitab-kitab hadis selalu tajuk tu dibuat menggunakan perkataan karahiyah. Satu perkara yang perlu terlebih dahulu kita semua ingat bahawa istilah karahiyah itu berbeza dalam penggunaan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin dalam penggunaan mereka, kalau kata karahiyah boleh memberi macam-macam maksudnya. Bukan makruh sahaja, bahkan sampai ke peringkat haram pun boleh berlaku, boleh jadi. Perkataan karahiyah dengan sebab itu saya terjemahkan larangan.
Punca karahiyah itu kerana ada larangan daripada Nabi SAW. Ia memberi arti atau memberi hukum makruh ke atau haram, itu perkara lain pula. Itu kena bincang lain. Begitulah penggunaan perkataan karahiyah ni jika kita dapati dalam kitab-kitab mutaqaddimin. Imam Abu Daud ni termasuk dalam mutaqaddimin. Dalam istilah mutaakhirin, karahiyah memberi makna makruh. Dalam usul fiqh itu, makruh secara umumnya dibahagikan kepada dua, makruh tanzihi dan makruh tahrimi. Jadi bila kata makruh dalam istilah mutaakhirin ini, boleh jadi ia makruh tanzihi, boleh jadi juga ia makruh tahrimi. Tetapi ia tidak memberi makna haram. Ia tidak memberi makna haram. Ikut mana-mana pun tidak memberi makna haram. Tapi dalam istilah mutaqaddimin, kena berhati-hati sedikit. Istilah dia tu lebih luas penggunaannya. Karahiyah juga digunakan untuk menyatakan keharaman sesuatu. Bukan nak menyatakan karahah atau makruh sahaja. Boleh jadi dipakai di sesuatu tempat dengan arti haram, di tempat yang lain pula dipakai dengan arti makruh. Itu antara perkara yang perlu kita kena ingat. Baik. Larangan bercakap. Ini larangan ni kalau kita tengok di dalam hadis di bawah bab ni, iaitu hadis yang ke-15 ni. Larangan itu datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpunca daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Itulah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruj, mati jim. Oleh kerana kita sambung, nak baca sambung, kita bagi di bawah. La yakhrujir rajulani. Dengan makna larangan ini. Nahi, bukan nafi nahi. Ini makna fi'il nahi lil ghaib. Ada nahi lil hadir, biasanya nahi lil hadir, tapi tidak, ini nahi lil ghaib. Sebab dia dimulakan dengan ya itu. Ya, bukan tak. Kalau mula dengan tak, baru nahi hadir. Ini nahi ghaib. Dalam tasrif fi'il dalam ilmu saraf tu biasanya yang disebut ialah nahi hadir, la takhruj, gitu. Tapi ini bukan mula dengan tak, mula dengan ya. Ini orang panggil nahi lil ghaib. Tapi makna laranglah juga. Sebab itu kita terjemah, cuba kita perhati ni, janganlah. Janganlah. Jadi jangan ini larang. Kata yang menunjukkan larang dah. Kalau tidak boleh keluar, tidak boleh. Dua orang lelaki keluar, dia tidak bagi matilah. Dia tidak mati. La yakhruj gitu, tidak. Tapi la yakhruju. Baru la ni, kita pakai la nafi. Tapi kalau mati, fi'il mudhari' selepas dia ni mati, menunjukkan la ini bukan la nafi, tetapi la nahi. La nahi memberi makna jangan. Jangan. Atau janganlah. Kalau la nafi, tidak boleh. Begitu. Di sini, jim itu mati. Baik, kalau adalah dalam setengah-setengah riwayat sebut la yakhruju ar-rajulani, la yakhruju ar-rajulani yadribani al-ghaid. Mungkin ada dalam setengah-setengah riwayat itu dengan marfu' lah, mana akhir fi'il itu. Dengan marfu' akhir fi'il itu. Umpamanya kita boleh lihat, untuk mudah nak cari, kita tak ambil syamilah ni.
Begitulah. Kalau kita kata la yakhruj atau la yakhrujir rajulan, bermakna jumlah ni jumlah insyaiyah. Sebab apa? Dia larang. Larang tu jumlah insyaiyah lah kalau dalam ilmu balaghah. Andaikan ada di dalam setengah-setengah riwayat itu jim ni tidak mati, yakhruju, maksudnya nafi lah. Ayat ni ayat nafi, la nafi. Maka ayat seperti inilah yang kita panggil, minggu lepas kita dah bertemu dah juga. Banyak kali akan bertemu. Bila bertemu tu saya akan sebutlah untuk mengingatkan balik apa yang kita dah belajar. Inilah jumlah yang seperti, ataupun ayat yang seperti inilah orang panggil jumlah khabariyah lafzan, insyaiyah makna. Kalau jim ni bagi depan, bermakna itu jumlah itu bukan jumlah insyaiyah, tapi jumlah khabariyah. Tapi khabariyah pun zahirnya khabar, maksud dia ialah insya, yakni larang juga. Bukan sekadar nak cerita kata tak boleh dah. Boleh pun kalau sesiapa nak pergi buang air sambil telanjang kedua-duanya dan bercakap-cakap, boleh je. Mana tak ada halangan pun. Berapa ramai orang duduk buat gitu tak jadi apa pun. Jadi cerita tu bukan sekadar cerita. Cerita tu mengandungi arti larangan. Yang kata tak boleh tu makna tak patutnya. Janganlah maksudnya. Cuba kita tengok ni. La yakhrujir rajulan. Jim nak bagi di bawah sebab matilah. Sebab mati. Bila dua mati bertemu, kita nak sambung, kita bagi di bawah huruf yang mati mula-mula tu, antara dua tu. Jadilah yakhruji. Cuba kita tengok di sini. Cuba kita tengok sini. Di dalam riwayat ni la yakhruju. Kita tengok. Ingatkah tidak pelajaran yang kita sudah belajar dah sebelum ni? Saya dah sebut dah jumlah khabariyah pada lafaznya. Tapi pada maknanya bukan khabar, bukan cerita, semata-mata cerita, tidak. Ia mengandungi arti larang di situ. Kadang-kadang mengandungi arti lain lagi lah. Bukan semestinya larang. Banyak lagi arti-arti lain yang termasuk dalam kategori insya itu. Seperti suruh ke, doa ke, harapan ke dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam insya. Ingat ke tidak? Saya nak tanya lah sikit ni. Maulana. Ya. Tadi kalau anda kata jim tu berbaris dhammah, maka ianya jumlah khabariyah. Khabariyah. Terima kasih. Ya. Kalau jim tu mati, jumlah insyaiyah. Itu pada dasarnya. Tapi kalau macam cuba tengok ni. Ini Abu Daud ni. Dengan tahqiq Syekh Al-Arnaud dan rakan-rakannya. Ni bagi depan. Sedangkan Abu Daud yang kita guna ni mati. Akhir dia jim tu mati. Cuba kita tengok. Ini badlul majhud. Di sini diberi baris juga. Ni baris di bawah. Maksudnya matilah. Berbeza tu. Menunjukkan antara satu nuskhah dengan satu nuskhah yang lain itu berbeza-beza. Tapi kalau berbeza, menimbulkan masalah ke? Tidak. Kepada orang yang belajar betul, dia tidak akan berasa itu ada apa-apa masalah pun. Sebab apa? Kaedah tadilah. Sebab itu, nak memahami kitab ni semestinya dengan menggunakan kaedah. Bukan pergi orang Kelantan kata berjadar begitu. Tak boleh. Dia kena pakai kaedah. Jangan tinggal kaedah tu. Cuba kita tengok ni. Ini dalam Mustadrak Hakim. La yakhruju juga.
La yakhruju juga. Tengok dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. La yakhruji pula. Ni mati pula di sini. Bagi di bawah tu sebab nak sambung je. Maknanya apa nama ni, ini dipanggil baris yang mendatang, bukan sebenar. Untuk melepaskan dua huruf yang mati tu. Mengikut kaedah insakinanil taqaya iksir ma sabaq. Jika dua huruf berturut-turut mati, maka bila kita sambung, kita kena bagi di bawah kan huruf yang mula-mula mati itu. Itu kaedahnya. Sebab itu jadi yakhruji. Cuba tengok di sini. Sahih Ibnu Khuzaimah mati akhirnya. Musnad Ahmad mati akhirnya. Dalam Musnad Ahmad. Ini Sunan Abi Daud, cetakan lain. Di dalam Sunan Kubra misalnya, ini Sunan Kubra, la yakhruju, tidak mati, bagi depan. Dalam Ma'rifatus Sunan, di sini dia tak ada bagi. Ini yang tak ada bagi. Kita ambil kira yang ada bagi. Sebenarnya ada bagi. Itulah antaranya dalam Syarah Sunnah. La yakhruju. Ini dalam Syarah Sunnah Baghawi. Begitulah seterusnya. Mana kita boleh tengok perbezaan itu. Cuma saya nak tanya, ingat ke tidak yang saya dah sebut dalam pelajaran yang lepas tentang kaedah ni. Sekali ni kita bertemu lagi. Kalau kita bertemu acap kali, disebut-sebut lama-lama ingatlah. Tapi kalau orang yang tak belajar kaedah tu, dia berbeza. 50 kali kita sebut, dia tak ingat lagi. Tapi kalau orang yang sudah belajar, dia tak ingat pun, dia mudah nak ingat. Kalau yang tak belajar tu 50 kali tak ingat lah. Tak ingat lagi. Yang ni 5 kali mungkin dia dah ingat dah. Kalau 10 kali bertemu, cerita, dia akan bertemu sendiri, dia pandai dah. Buat sendiri. Gitu ceritanya. Sebab itu, saya sentiasa mengesyorkan, bila kita sudah sanggup, sudah bersedia untuk belajar kitab-kitab hadis yang tinggi-tinggi begini, kitab-kitab utama ni, sepatutnya kita kena bersedia juga untuk belajar bahasa Arab. Paling tidak. Kalau tak belajar ilmu-ilmu lain pun, ya lebih eloknya belajarlah. Kalau ada orang mengajar sekarang ni, banyak. Secara online, tidak online, macam-macam ada. Ambillah kesempatan itu. Supaya kita dapat, kalau tidak menikmati sepenuhnya pun, beberapa peratus daripadanya kita dapat. Gitu. Kalau kita boleh belajar bahasa lain, bahasa Inggeris, terutamanya umumnya kita pandai kan, bahasa Inggeris. Jadi kita sampai jaga, sampai begitu sekali sebutan dia tu, kaedah dia. Kita sampai boleh belajar pun boleh. Mana ada kemampuan, kenapa kita tidak bersedia untuk belajar bahasa agama kita? Rujukan utama dalam agama kita memang dalam bahasa Arab. Sebab itu saya sentiasa mengesyorkan, saya suka sangatlah kalau terutamanya peserta-peserta kita ni ikuti juga. Saya tu tak sempat lah nak mengajar benda-benda begitu setakat ni. Ya, dulu saya mengajar juga, itu pun dah tinggal dah. Bagi orang lain lah. Sebab kita nak buat kerja lain, tak sempat nak buat semua sendiri kan. Tapi saya tetap menggalakkan, kalau ada yang mengajar tu, ikutilah. Baguslah tu. Baik. Ingat ke tidak? Ni kaedah. Kalau bertemu ni, kalau saya tak sebutlah tadi, baca ni, ingat ke tidak kepada kaedah tu? Saya nak tanya. Di antara kita ni, sebelum saya cerita tadi, kalau dia baca sendiri, dia nampak ke tidak benda tu? Mari ke tidak dalam kepala dia? Sila. Ada sesiapa boleh bagi? Sesiapa? Maulana, saya baru tahu hari ni. Hari ni baru tahu. Tak apalah. Sebelum ni tak dengar, sebelum ni. Saya banyak terlepas kelas. Oh gitu. Maknanya kelas kita pun dah beberapa kali sebenarnya saya sebut. Tak apalah, siapa yang ada di sini saya nak tahu.
yang bila baca tadi sebelum saya cerita ni, dia dah terlintas. Dah terlintas. Ada seorang kau dalam ramai-ramai ni terlintas. Secara jujur lah, secara jujur. Dah ramai kah? Tak ada seorang. Terlintas. Kalau dah saya sebut tu memanglah, kalau dah belajar tu memanglah dia akan nampak lah. Apa nama Maulana? Ya, ya. Selalu yang saya terlintas lah. Kalau saya bukan tentang la yakhruji atau la yakhruju, tapi tentang misal kata contoh satu matan wa huwa ahadul kadhibin amma wa huwa ahadul kadhibain. Sebab dia tak ada baris. Jadi tak tahu sama ada bacaannya kadhibin ataupun kadhibain. Macam tu lah. Itu saja. Dari segi kaedah ni. Kaedah yang insyaiyah dengan khabariyah. Ada kata terlintas sebelum saya sebut tadi. Okey. Sesiapa lah. Ada. Ni ramai kita ni. Kalau nak kira kadang-kadang kalau masuk semua ramai lagi. Tapi masing-masing ada hal lah. Orang tua belajar memang begitulah. Ada? Tak ada ya? Tak ada Maulana. Bila Maulana bagi saya lah, kalau bagi saya bila Maulana sebut tu baru teringat balik semula. Jadi memang bagus juga sebenarnya Maulana sebut 2-3 kali berulang kali ni supaya boleh ingat lah, boleh ingat. Kalau sekali sebut tu faham dah, tapi tak semestinya boleh ingat. Bagi saya boleh lah. Boleh ingat satu, apabila bertemu yang lain pula, kita dapat boleh kata ke ini masuk di bawah kaedah tu. Kalau yang kita sudah bincang dah, sudah dicerita dah, mungkinlah kita faham itu. Yang lain, yang kita tak bertemu lagi, itu kita nak. Orang yang belajar sungguh, hadis yang belajar secara formal sungguh, sepatutnya dia boleh benda-benda begini dia boleh. Atau dia ada kemampuan, bila dicerita, dirampok. 2-3 kali dia ingat, gitu. Sepatutnya begitu. Tetapi untuk umum ni, tak faham begitu pun tak jadi masalah. Boleh belajar pun hadis. Tidak kata syaratnya begitu. Maksud saya, orang-orang yang sepatutnya nak jadi ahli hadis betul lah. Apalagi kalau nak kata pakar tu, dia mestilah. Dia kena tahu benda tu. Dan tidak boleh kita kata dia tu memang ahli sungguh. Kalau selagi benda-benda gini, dia tak boleh kesan sendiri. Itu bezanya. Itu saya nak cerita lah sekadar makluman. Nak belajar tu boleh. Siapa boleh belajar. Tak ada masalah. Okey. Ikut mana-mana pun itulah saya mengesyorkan belajarlah. Sedikit sebanyak kita akan dapat benda-benda ni. Sebabnya gini, kalau kita dah belajar kan, macam saya sebut tadi lah. 2-3 kali sebut, dia ingat. Contohnya Saleh, sahabat kita ni, Saleh ni. Tentu dia belajar tu. Dia mudah ingat tu. Memanglah benda-benda macam ni payah. Kadang-kadang orang dah belajar lama pun, dia tak perasan tu. Bila dia sebut baru, ya dia perasan. Kalau nak sendiri, itu agak sukar sedikit. Okey. Masalah yang sahabat kita sebut tadi, Syafiq Hadir tadi. Syafiq Hadir, Hazir. Yang dia sebut saya mana? Hazir ke Hadir? Hadir, Syafiq Hadir ni pada mana Syafiq ni? Saya dari Shah Alam. Dari Shah Alam. Yang dia sebut tadi, takut termasuk dalam dusta pula. Yang sebenarnya yakhruju. Yakhruji, yang mana satu yang Nabi SAW cakap ni takut termasuk dalam dusta? Tidak. Kalau benda-benda macam ni tidak termasuk dalam dusta. Tak termasuk dalam apa yang disebut diancam oleh Nabi SAW itu. Sebab mengikut kaedahnya masih boleh. Apalagi kalau ada riwayat nuskhah tu memang begitu. Cuba kita tengok tadi. Bukan satu kitab. Banyak ni. Dalam Syarhus Sunnah yakhruju. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah yakhruji. Ada beza tu.
Dalam Sunan Abi Daud ini yang dipakai oleh Syekh Al-Arnaud dan lain-lain ini, yakhruju, maknanya berbeza nuskhah itu, seperti mana riwayat itu berbeza. Seperti mana perkara-perkara lain, perkataan-perkataan lain ada perbezaannya, begitu juga pada matan hadis itu sendiri pun boleh. Apalagi kalau kita mengambil kaedah, boleh riwayat bil makna. Dalam hadis ni boleh, harus kita pakai riwayat bil makna, lagilah luas. Lagilah luas. Ia tidak seperti Al-Quran. Kalau Quran itu memang lafaz dia tu diingat, memang begitu. Hadis ni tidak. Selagi makna dia tidak lari, boleh. Apalagi kalau ada, memang ada riwayat, lagilah boleh. Ia, sama sekali ia tidak termasuk dalam dusta. Okey. Karahiyatul kalam indal khala. Larangan bercakap ketika membuang air besar ataupun air kecil. Di sini tidak sebut air besar atau air kecil. 97. Di dalam sesetengah nuskhah tersebut, cuba tengok, perbezaan nuskhah ada. Perbezaan lafaz hadis yang diriwayatkan itu dari segi baris dia, itu memang ada. Memang ada. Tak jadi masalah itu. Tak jadi masalah. Tidak bolehlah kerana ada nuskhah-nuskhah yang berbeza ni kita nak meragui pula kitab ni. Ya ke ni kitab ni daripada Abu Daud ni. Tak sampai ke situ. Tak perlu sampai ke situ. Sebab nuskhah-nuskhah ni memang ada berbeza. Kalau kita seorang pengarang sendiri pun, memang cetakan yang pertama mungkin lain. Bila cetakan yang kedua, dia baiki di tempat-tempat tertentu. Kan biasa berlaku gitu. Adakah semestinya yang pertama itu salah? Tidak mesti salah. Ya salah tu mungkin ada juga dia baiki itu, tapi ada kalanya tidak kerana salah. Kerana bagi dia pengarang itu sendiri, yang ni lebih baik lagi. Gitu. Jadi benda tu boleh berlaku. Dan Imam Abu Daud ni orang yang terima daripada dia hadis-hadis ni, bukan sekali, bukan satu saja kelas dia banyak kali mengajarnya. Boleh jadi dalam setengah-setengah orang penyalin daripada dia tu begini tulisnya. Penyalin yang lain pula tulis begini. Sebab kedua-duanya memang boleh, tidak salah pun. Sebab itu kita kata tadi, kalau kita terima yakhruju, bermakna jumlah khabariyah. Tapi khabariyah pun dengan makna insya juga. Dengan makna larang juga. Sama seperti larang juga. Bukan saja-saja Nabi nak cerita tu. Nak cerita begitu. Ada orang yang buat begini. Tak boleh buat begitu. Tak boleh. Bukan dia saja-saja nak cerita begitu. Kalau kata tak boleh sungguh, boleh pun, ramai ada orang buat macam tu. Ada orang buat macam tu. Boleh pun. Kalau kita nak kira khabar, kalau nak pakai khabar ni antara dua. Sama ada dusta ataupun benar. Kalau orang yang belajar ilmu mantik, dia akan pergi ke situ. Al-khabar yahtamil as-sidqa wal kadhib. Khabar ni, khabar ni boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Jadi yang Nabi cerita ni agaknya dusta kot. Tu boleh pun, dia kata tak boleh. Tak boleh tu macam mana maksudnya? Panah kah jadinya? Atau rebah situ kah? Pensel situ. Jadi kena sawal situ bila buat gitu. Tidak tu kita tengok. Macam mana? Kalau khabar, boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Kita orang Islam sahaja yang kata, dan Nabi cerita betul lah. Dia cerita, tapi timbul juga kemusykilan. Tak boleh. Apa maksud tak boleh ni? Apa maksud tak boleh? Kecuali kita kata tak boleh tu maksudnya, dia larang lah. Janganlah buat begitu. Mudahlah, selesai masalah. Kalau kata dia larang, maknanya orang Islam tak boleh buat lah. Paling tidak, paling ringan pun makruh. Makruh tu tak bagus lah. Kalau nak yang lebih baik, jangan begitu. Kalau kita kata haram, beratlah. Maknanya Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada kita bahawa perbuatan seperti itu haram. Haram tu berdosa. Dosa tu ada kesan dia kepada kita. Kan? Kita senang tu nak terima.
Tapi kalau kita semata-mata khabar, kalau kita cerita kepada orang kafir, dia kata tak boleh. Boleh pun aku buat, dia kata. Susah kita. Aku buat tak ada apa pun. Dengan kawan aku. Tak jadi apa pun. Dusta kamu kata tak boleh. Boleh pun. Boleh pun. Ini bukan cerita kamu boleh terbang ke tak boleh. Tak. Kamu tu bukan burung, orang. Dia kata kamu tak boleh terbang. Betul yang kata tak boleh tu. Yang kata boleh tu, dustalah dia. Sebab kita boleh bukti. Boleh tengok sendiri. Memang manusia tak ada sayap. Kecuali kalau naik kapal terbang. Itu bukan orang panggil terbang tu, naik kapal terbang. Burung, seperti burung tu terbang. Manusia dia boleh terbang ke? Tidak boleh. Orang yang kata tidak boleh, itulah yang betul. Orang yang kata boleh, itu dusta namanya. Kalau mengikut ilmu logik. Jadi kalau kita bercakap dengan orang kafir, dia boleh kata begitu. Nabi kamu dusta. Apa nak jadi halangan kepada dia? Dengan sebab itu, dia ada kaedah. Ada kalanya khabar itu, padahal zahirnya, lafaznya memang khabar, cerita. Tetapi maksud, di sebaliknya, maksudnya, maksud orang yang bercakap itu bukan sekadar cerita. Dia nak larang. Jadi Nabi SAW ni, kepada umat dia tu sebagai segala-galanya lah, pendidik, ayah, rasul dan segala-galanya. Dia nak ajar lah. Bila dia cerita tu bukan sekadar apa nama ni, nak cerita begitu saja. Sebab kita cerita kepada anak kita, ni racun ni, tak boleh makan. Tak boleh makan racun ni. Bila kita larang, kita tak larang. Tapi apakah maksud kita nak cerita tak boleh saja? Boleh pun kamu makan? Tentu sekali tidak kan. Maksud kita larang lah tu. Kamu jangan makan, kamu makan, matilah kamu. Kita tak kata begitu. Kita sekadar kata tak boleh. Sebab nampak dia pun tidak minat. Gitu-gitu saja kita sekadar nak bagi tahu kat dia. Ni racun ni tak boleh makan. Gitu je lah. Kita tak kata jangan makan. Kecuali kalau bila kita kata jangan tu, kalau dia nampak nak makan, barulah kita kata jangan. Ini seni bahasa. Seni bahasa. Baik, di dalam setengah nuskah tersebut indal hajah. Di tempat indal khala'. Jadi indal khala' ni dalam setengah nuskah indal hajah. Ketika hajat. Ketika qada hajat. Maksudnya. Di bahasa Arab ni ada buah-buah begitu. Bahasa mana-mana pun ada. Cuma ni bahasa Arab ni banyak sikit. Baik. Dia ada tukar tu perkataan. Tajuk bab ini juga dibuat untuk menyatakan adab dan apa yang menyalahi adab. Apa yang menyalahi adab ketika membuang air. Bercakap-cakap ketika sedang membuang air tanpa sebarang keperluan atau dalam keadaan darurat adalah menyalahi adab yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya ialah makruh tanzihi. Hukumnya ialah makruh tanzihi, bercakap-cakap tu. Tetapi kalau di samping itu ada pula perbuatan jelek yang lain seperti mendedahkan aurat kepada satu sama lain, maka hukumnya tentulah lebih berat lagi. Ia sama ada haram atau paling ringan pun makruh tahrimi. Gitu. Jadi Imam Abu Daud nak cerita ni, ingat kitab ni kitab sunan. Kitab ni kitab sunan. Apa maksud kitab sunan? Kitab yang perbincangan utamanya ialah tentang hukum hakam dalam agama ni. Itu sunan. Hukum hakam dalam agama. Kemudian ada adab itu sampingan lah. Yang utamanya nak cerita hukum. Jadi bila Imam Abu Daud buat begini, dia nak cerita apa hukumnya? Bercakap-cakap tu. Ketika buang air, apa hukumnya? Adakah haram? Ataupun makruh? Kalau makruh, adakah makruh tanzihi? Atau makruh tahrimi? Dua perkara yang disebut ni. Di samping dedahkan aurat, bercakap. Kalau ada satu saja, apa hukumnya? Semua ni nak bincang tentang hukum sebenarnya. Di samping nak cerita adab.
Adab yang Rasulullah SAW ajar kita orang Islam ni tidak begitu. Mana kalau kita bertemu, ramailah orang yang duduk buah air. Kira-kiranya orang yang ikut ajaran Rasulullah SAW yang sebenarnya, dia tidak akan buat begitu. Akan berbeza. Mungkin masyarakat lain buat begitu, tapi dia tidak akan buat begitu. Sebab apa? Dia telah mendapat adab daripada Rasulullah SAW. Kecuali lah kalau umat dia yang tak ikut adab Nabi itu lain cerita. Lain cerita. Dia tak ikut lah, dia jahil ke, dia tak mahu ikut ke, ataupun malas nak ikut ke, ataupun dia langgar. Dia tidak jahil, dia tahu, tapi dia buat je. Itu tidak mengikut adab Islam. Ini adab Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW sendiri. Sepatutnya kita kena ikutlah. Bukan sekadar hukum, haram, halal, makruh saja. Adab tu pun kita kena jaga juga. Itu maksud Imam Abu Daud. Sama juga kitab-kitab sunan yang lain tu lebihnya, fokusnya kepada hukum hakam. Yang lain-lain tu ada juga, tetapi di situ penekanannya tidak sekuat terhadap hukum hakam. Itu bila kita sebut sunan, kena ingat gitu. Ini sunan Abi Daud. Itu yang Imam Abu Daud nak cerita ni di sebalik tajuk bab yang dia buat. Dalam tajuk bab ni dia kata bercakap saja, larangan bercakap. Dia tidak kata larangan bercakap dalam keadaan bertelanjang. Padahal dalam hadis ni sebut dua perkara ni. Dua perkara. Satunya telanjang, bila nak buang air itu tentulah dedah aurat. Masing-masing nampak pula. Buat tak tahu, dia senyum je. Sambil-sambil gelak-gelak kah? Kita kata mungkin macam-macam lah boleh berlaku tu. Yang kedua, bercakap. Jadi ada dua perkara. Imam Abu Daud hanya sebut satu saja, bercakap. Padahal dalam hadis ada sebut dua. Dia tidak kata bab larangan bercakap dalam keadaan mendedahkan aurat. Ataupun bab larangan mendedahkan aurat ketika buang air. Kalau tidak dedahkan aurat, nak buang air macam mana? Tak payah sebutlah tu. Mesti dah kena dedahkan aurat. Sebab dedahkan aurat tidak semesti orang nampak. Buka aurat. Jadi sebab itu Imam Abu Daud tidak masukkan itu dalam tajuk. Sebab ini nak buang air, sama ada air kecil pun mesti dah kena buka aurat itu. Cuba buka aurat tu, kalau di hadapan orang tengok, itu satu kesalahan. Satu kesalahan. Apa hukumnya? Ni dalam keadaan tertentu dah bila buang air tu, terdedah aurat tu, bercakap pula. Ini dalam hadis ni sebut sampai Allah murka kepada orang tu. Allah tak suka sangat. Macam ni perangai orang. Tak suka. Murka. Yang kutu ni murka lah. Sama dengan marah. Allah marah. Allah tak suka macam ni. Jadi kita orang Islam ni, bila kata kita Islam, terikat lah. Kita nak ikut lah. Kita bersedia nak ikut lah Allah dan Rasul tu. Jadi tidak sesuai sama sekali lah. Tidak patut sama sekali. Orang Islam tu buat kerja begini. Kalau dia buat tu maknanya dia telah meninggalkan sebahagian daripada ajaran Islam. Gitulah. Baik. Kita pergi kepada hadis. Ubaidullah bin Umar. Ubaidullah bin Umar bin Maisar. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah meriwayatkan kepada kami. Ini siapa kata? Imam Abu Daud kata. Ada yang sebelum perawi yang mula-mula tu pengarang lah. Pengarang lah maksudnya. Macam kalau di sini Imam Abu Daud lah. Jadi maknanya ini guru dia dalam menerima hadis ni, Imam Abu Daud terima daripada dia. Ubaidullah bin Umar bin Maisarah 98. Al-Qawariri Al-Jushami, maula mereka. Al-Basri. Kunyahnya ialah Abu Sa'id. Beliau seorang perawi thiqah, lagi teguh.
thiqah lagi thabt, meninggal dunia pada tahun 235 Hijrah. Okey. Itu perawi yang pertama. Perawi kedua, ni Ubaidullah ni meriwayatkan kepada kami, dia kata dia Ibnu Mahdi meriwayatkan kepada kami. Siapa pula Ibnu Mahdi ni? Nota 99. Beliau ialah Abu Abdurrahman bin Mahdi. Sampai di sini orang lain baca pula. Ada siapa nak baca? Silakan. Ibnu Mahdi ni siapa? Saya baca. Sila. Siapa ni? Syafiq. Syafiq, ya, silakan. Saya baca. Beliau adalah Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan Al-Ambari Al-Azdi. Maula mereka Al-Basri. Abu Sa'id kunyahnya. Beliau seorang imam dan tokoh besar dalam bidang hadis. Siqah lagi teguh. Imam Syafi'i pernah berkata tentangnya, tidak pernah aku tahu ada seorang yang setara dengannya di dunia ini. Abdurrahman meninggal dunia pada tahun 198 Hijrah ketika berumur 63 tahun. Ini Abdurrahman bin Mahdi. Ibnu Mahdi itu maksudnya Abdurrahman bin Mahdi, seorang tokoh besar. Sehingga Imam Syafi'i kata begitu. Tidak pernah aku tahu ada seseorang yang setara dengannya di dunia ini. Selalu kita bertemu dengan nama ini dalam kitab-kitab rijal. Pendapat dia tentang seseorang perawi itu diambil kira. Diambil kira. Menentukan seseorang itu dhaif ke, perawi sahih kuat ke atau macam mana, ni salah seorang yang menentukan. Pendapat dia tu menentukan. 99. Katanya Ikrimah bin Ammar meriwayatkan kepada kami daripada Yahya bin Abi Kathir. Ikrimah bin Ammar. 100. Boleh Syafiq baca lagi? Baik, Maulana. Silakan. Bismillah. Abu Ammar Al-Yamani Al-Anjali, berasal dari Basrah. Banyak juga tersalahnya dalam meriwayatkan hadis-hadis. Riwayatnya daripada Yahya ibn Abi Kathir. Muttarib. Muttarib. Okey, Yahya bin Abi Kathir Muttarib. Ibn Hibban menyenaraikan namanya dalam perawi-perawi thiqat. Ad-Daraqutni, Ya'qub bin Abi Shaybah Al-Anjali dan lain-lain menthiqahkannya. Abu Ma'in dan Ali Al-Madini pula mengatakan Ikrimah pada pandangan tokoh-tokoh kita, yakni ulama rijal hadis, adalah seorang yang thiqah lagi teguh. Ikrimah meninggal dunia di Basrah pada tahun 159 Hijrah. Ikrimah bin Ammar meriwayatkan kepada kami daripada Yahya bin Abi Kathir. 101. Teruskan. At-Ta'i. Teruskan. Saya ada soalan, Maulana. Ya. Tadi pada yang ke-100 tu, Abu Ammar Al-Yamani Al-Anjali tu, dalam ni dia kata dia banyak juga tersalahnya dalam meriwayatkan hadis-hadis. Tapi dia termasuk dalam thiqah lagi teguh. Macam mana pandangan? Itu pandangan masing-masing lah. Pandangan masing-masing. Pandangan masing-masing. Baik. Teruskan. Kita teruskan 101. At-Ta'i. Maulana mereka. Maula mereka. Abu Nasr kunyahnya. Seorang perawi thiqah lagi teguh. Tetapi beliau selalu juga melakukan tadlis dan irsal. Al-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal dan Hafiz Ibn Hajar dalam Tahzib al-Tahzib menukilkan bahawa Yahya ibn Sa'id al-Qahtan meriwayatkan hadis-hadis mursal Yahya ibn Abi Kathir berkata. Oh, okey. Yahya bin Sa'id al-Qattan berkata, hadis-hadis mursal Yahya ibn Abi Kathir seperti angin, syabhur rih. Abu Hatim berkata, Yahya bin Abi Kathir tidak sempat bertemu mana-mana sahabat selain Anas bin Malik. Dia pernah melihatnya sahaja. Yahya bin Abi Kathir meninggal dunia pada tahun 129 Hijrah. Seterusnya Yahya bin Abi Kathir
meriwayatkan daripada Hilal bin Iyad. Hilal bin Iyad. Boleh Syafiq baca lagi? Silakan. Baik, boleh. Atau Iyad bin Hilal. Iyad bin Hilal. Terbaliklah nama tu. Okay. Teruskan. Imam Bukhari di dalam tarikhnya telah menyebutnya dengan kedua-dua nama itu. Az-Zuhli dan Abi Hatim berkata, Hilal bin Iyad lebih hampir kepada yang tepat. Ibn Hibban di dalam kitab Al-Thiqat pula berkata, orang yang mendakwa dia Hilal bin Iyad memang telah terkeliru. Hafiz Ibn Hajar di dalam kitab At-Taqrib berkata, dia perawi majhul dalam tabaqah yang ketiga, hanya Yahya bin Abi Kathir yang meriwayatkan daripadanya. Sahaja. Okey, hanya Yahya bin Abi Kathir sahaja meriwayatkan daripadanya. Okey. Yahya bin Abi Kathir ambil daripada Hilal bin Iyad. Katanya Abu Sa'id, yakni Al-Khudri, meriwayatkan kepadaku. Abu Sa'id Al-Khudri. Boleh baca lagi? Silakan. Boleh. Nama sebenarnya ialah Sa'ad bin Abi Malik bin Sinan Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Khudri Al-Ansari Al-Khazraji. Abu Sa'id dan ayahnya adalah sahabat Nabi SAW. Pada hari perang Uhud, beliau dianggap masih kecil lagi. Tidak itu beliau tidak dibenarkan menyertainya. Kerana itu sepatutnya. Kerana itu. Silap. Okay, saya ulang. Kerana itu beliau tidak dibenarkan menyertainya. Peperangan yang mula-mula sekali disertainya ialah Khandaq. Sebanyak 12 peperangan, yakni Ghazwah bersama Nabi SAW disertainya. Sebanyak 1170 hadis pula diriwayatkannya daripada Rasulullah SAW. Abu Sa'id Al-Khudri meninggal dunia di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Okey. Baik. Meriwayatkan kepadaku katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah keluar dua orang lelaki untuk qada hajat dengan mendedahkan aurat dan sambil bercakap-cakap. Janganlah macam tu. Nabi kata janganlah macam tu. Itu tidak beradab. Kira-kiranya gitulah. Sebab dia nak ajar adab ni. Baik, kita ada nota 104. Boleh orang lain pula baca sini? Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Mana orang lain? Silakan. Saya baca mana? Siapa ni? Syahizat. Syahizat, silakan. 104. Larangan yang tersebut ini tidak khusus dengan dua orang lelaki atau sesama lelaki sahaja. Ia juga merangkumi lelaki dengan perempuan atau sesama perempuan. Menyebutkan dua orang lelaki itu semata-mata untuk menyatakan bentuk yang paling ringan sahaja. Jadi ini termasuk kita kata perempuan pun macam itu juga. Antara perempuan dengan lelaki pun macam itu. Bahkan lebih teruk lagi. Ini kita pakai kaedah min babil aula. Dalam hadis ini Nabi sebut dua orang lelaki. Tapi apakah khusus dengan dua orang lelaki sahaja? Tidak, kita pakai kaedah min babil aula. Kalau lelaki dengan perempuan, lebih lagi perempuan dengan perempuan pun tak eloklah. Perempuan dia lebih pemalu kalau nak kira. Tak malu. Kalau nak kiranya. Ini termasuk dalam kias. Walaupun tak ada perempuan di sini, tapi kita kiaskan perempuan dengan lelaki. Atau kiaskan lelaki dan perempuan dengan dua orang lelaki yang disebutkan oleh Nabi ini. Sebab dari segi sama-sama tidak beradab lah, nampak teruklah. Kias apa ni? Kias aulawi. Kias aulawi. Kadang-kadang yang disebut dalam nas itu satu saja. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu kata kepada ibu bapa kamu itu uff. Dia sebut yang ringan. Bukan bermakna yang lain. Macam mana kalau dia sepak, dia terajar mak dia, ayah dia.
Bolehlah, ada Tuhan tak sebut, tak ada dalam mana-mana ayat Al-Quran sebut jangan kamu terajah kedua ibu bapa kamu. Yang adanya sebut saja. Sama juga. Kita kata hukum untuk orang lain, untuk yang lebih teruk lagi, tak boleh juga. Walaupun dalam Quran tak sebut. Sebab pakai kaedah qiyas aulawi. Itu dia panggil qiyas aulawi. Qiyas ni macam-macam pula. Kalau setara kata tu pun tak benar dah. Terajah itu lebih lagi lah. Ni kalau setara dua orang lelaki biasanya tak malu lah. Pun Nabi larang. Macam mana kalau lelaki dengan perempuan? Atau perempuan dengan perempuan? Lebih-lebih lagi lah dilarang. Tak semestinya Nabi sebut semua. Pandai-pandai kita lah. Tengok, fikirlah. Agama kita ni, agama ni untuk orang yang berakal, untuk orang yang berfikir, ada fikiran, fikirlah. Munasabah ke? Nabi yang begitu beradab nak kata perempuan dengan lelaki tak apa pula. Takkanlah macam tu. Ni nampak cara dia guna tu bijaksana dia. Takkanlah nak sebut belakang, nak sebut semua. Umur dia terhad. Dalam masa 23 tahun segala-galanya nak disampaikan. Sebelum itu tidak dijadi rujukan pun perbuatan dia, amalan dia. Dan setelah dia diutuskan menjadi rasul. Jadi banyak perkara tu mestilah ringkas. Walaupun ringkas, sampai kita terima satu agama yang lengkap hari ni, sebab ada sumbangan masing-masing lah. Ulama ni faham gini, sehingga jadi macam-macam ilmu dalam agama Islam ni ada. Pada hadis sama Rasulullah semua tu tak ada. Sebab apa? Sebab umat ni fikir lah. Umat ni fikir tentang Quran, fikir tentang hadis, maka lahirlah macam-macam ilmu. Ini masuk dalam qiyas. Walaupun kita tak sebut di sini. Kita sebut gitu ya. Ia juga merangkumi lelaki dengan perempuan atau sesama perempuan. Menyebutkan dua orang lelaki itu semata-mata untuk menyatakan bentuk yang paling ringan sahaja. Yang paling ringan sahaja. Bukan nak cerita terhad setakat tu. Dua orang tu saja yang tak boleh. Kalau sebaliknya tak apa. Atau kalau dua orang tu lain jenis tak apa. Tidak begitu. Sebab kalau kita pakai ilmu lain, ilmu usul fiqh, dia memberi makna begitu. Ini termasuk dalam bab qiyas. Kenapa ulama kata tak boleh juga, lebih-lebih lagi tak boleh? Sebab dia pakai qiyas. Qiyas tu hujah juga dalam agama. Gitu. Tapi pada dasarnya kita pakai Quran dan Sunnah lah. Tapi nak faham Quran dan Sunnah tu banyak alat-alatnya perlu digunakan. Barulah kita faham dengan baik. Dengan betul. Baik. Kerana Allah Azza wa Jalla murka terhadap perbuatan seperti itu. 105. Boleh Syahizat baca lagi? 105. Perkataan al-maqtu diguna untuk menunjukkan kemurkaan Allah yang amat sangat terhadap orang-orang yang mendedahkan aurat di hadapan orang lain ketika membuang air sambil berbual-bual dalam keadaan itu. Para ulama menyimpulkan daripada hadis ini hukum makruh berbual-bual ketika membuang air. Kata mereka, perkataan murka Allah atau benci Allah tidak semestinya menunjukkan sesuatu perbuatan itu hukumnya haram. Kerana Nabi SAW telah bersabda, Abghadul halal talaq. Bermaksud, perkara halal yang paling dibenci, yakni dimurkai Allah, ialah perceraian. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi gunakan abghad, bughd. Apakah memberi makna haram? Tidak. Walaupun perkara itu tidak disukai, tapi apakah memberi makna haram? Cerai itu haram? Tidak kan? Jadi begitu juga di sini bercakap tu memanglah dilarang, tapi mesti kamu beri makna haram? Tak mesti. Sebab itu ramai ulama mengatakan ia memberi makna makruh. Sebab bila kata murka ke, marah ke, benci ke, Tuhan benci, dia tidak mesti memberi makna haram tu. Tak mesti begitu. Contohnya, ni cuba tengok. Talak. Itu tidak haram. Boleh jika perlu. Memang ada jalan pun. Tapi ini dimurkai juga, tidak disukai juga, dibenci Allah juga. Baik. Teruskan Syahizat.
Dalam keadaan ada keperluan atau darurat sememangnya diharuskan bercakap. Seperti seorang yang sedang membuang air, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu tandas sambil bertanya, ada orangkah di dalam? Boleh saja dia menjawab, ada, misalnya. Apalagi kalau seorang yang sedang membuang air itu nampak orang buta yang sedang berjalan menuju ke arah gaung yang dalam. Tentu sekali dalam keadaan itu ia boleh menegurnya dan meminta supaya orang buta itu tidak meneruskan perjalanannya ke hadapan. Sebaliknya menyuruh dia hundur ke belakang. Sekejap ya Syahizat. Ada dua perkara ni. Keperluan atau darurat. Dua perkara, dua keadaan ini. Keperluan maksudnya hajat. Darurat, darurat lah. Bahasa Arab, darurat. Bahasa Melayu, darurat. Tapi kena faham istilah tu. Ini dua istilah. Dalam usul fiqh dibincangkan apa itu hajat, apa itu darurat. Hajat ini keperluan. Kalau tidak dipenuhi keperluan pun tidaklah sampai mati kita. Tidaklah sampai kebuluran. Tidaklah sampai ke peringkat itulah. Tidak. Hajat ini perlu saja. Kita ada dah rumah besar, tapi kita perlu rumah. Kita nak. Kita ada hajat. Kita nak rumah lebih besar lagi. Itu hajat saja. Bukan darurat. Bukan darurat. Darurat, kalau tidak kita akan mati. Atau tidak kita pun orang lain lah mati. Ataupun terdedah kepada bahaya yang besar. Itu darurat dalam keadaan itu. Jadi kedua-dua keadaan itu memang boleh bercakap. Kalau darurat lebih-lebih lagi lah. Ada keperluan. Keperluan macam tadi. Kalau tidak dia ketuk lagi, dia tolak lagi pintu. Padahal kita duduk dalam, kalau kata ada, selesai kan? Sepatah je. Jadi itu boleh. Itu keperluan itu. Kemudian orang buta tu nak jatuh kau, itu darurat tu. Itu darurat tu. Kalau dia jatuh kau, kalau tidak mati pun patah. Macam-macam dah, tergeliat paling tidak. Itu darurat. Jadi lebih-lebih lagi boleh. Kalau kita kata secara mutlak, dengan sebab hadis ni, kita nak kata tak boleh bercakap. Haram bercakap. Oh, kalau macam tu susah lah. Lepas tu tak ada ke ulama yang kata haram? Ada. Tapi masalah sekarang ni kita nak pilih. Dalam dunia nyata ni, realiti hidup kita macam mana? Kalau kita kata haram, mana berdosa lah. Cakap tu berdosa. Takkanlah dalam keadaan ada keperluan begitu pun berdosa. Agama ni sekejam itu ke? Itu benda. Itu fiqh. Kita kena luas. Jangan zahir sangat. Jangan pegang zahir sangat. Hadis ke Quran. Tengok. Biar munasabah lah. Biar munasabah. Kata Asy-Syaukani. Teruskan Syahizat. Kata Asy-Syaukani, larangan yang tersebut di dalam hadis ini disertai illat, yakni alasan larangan. Maka ia menunjukkan kewajiban menutup aurat daripada pandangan orang dan tidak bercakap-cakap ketika membuang air. Illat, yakni alasan kemurkaan Allah, menunjukkan keharaman melakukan begitu dan ia adalah sesuatu yang wajib dielakkan. Mana kedua-dua perkara tu memang tak boleh. Alasannya sebab Allah murka. Allah murka tu dengan ada dua-dua sekali. Gitu. Kalau satu saja, dia mesti lagi murka. Dua-dua tu. Murka. Alasan, dia bagi alasan. Kerana tu. Jadi kerana tu apabila ada dua-dua tu. Jadi dengan sebab itu dia kata tak boleh buat dua-dua tu. Haram buat dua-dua tu. Begitu. Kalau salah satu saja buat, itu belum tentu lagi. Okey, teruskan. Tetapi ada juga ulama berpendapat bercakap dalam keadaan itu makruh sahaja hukumnya. Antara perkara yang memalingkan larangan di dalam hadis itu daripada memberi hukum haram kepada hukum makruh ialah adanya ijma' tentang keharusan bercakap dalam keadaan tersebut dan ia tidaklah sampai ke peringkat haram. Jika benar dakwaan ijma' itu, maka bolehlah ia dijadikan hujah oleh orang yang menerimanya sebagai hujah.
Namun agak sukar untuk diterima larangan itu hanya memberi hukum makruh sahaja dalam keadaan adanya illat berat yang disebut bersamanya. Demikianlah saringan dan kesimpulan daripada kata-kata Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar. Jadi yang kecenderungan Asy-Syaukani ialah kepada haram, bukan makruh sahaja. Bila ada dua perkara tu. Sebab illat tu disebutkan illat bersama. Dan alasan itu haram tu, larangan tu kenapa? Kerana dua perkara tu. Itu kata kalau mengikut kecenderungan dia lah, begitulah. Tapi ramai ulama lain mengatakan tidak, sebab ijma'. Jadi Syaukani pun tahu juga ada ijma' tu. Tapi kepada orang, jika benar dakwah satu, betul ke tidak ijma' dahulu? Betul ke tidak? Yang kedua, kalau betul ijma' tu, maka bolehlah ia dijadikan hujah oleh orang yang menerimanya sebagai hujah. Maknanya di kalangan umat ni tidak semua orang yang terima ijma' tu sebagai hujah dalam agama. Maksudnya ijma' seperti yang dipakai dalam usul fiqh itulah. Puak-puak zahiri tak pakai ijma' ni sebagai hujah dalam agama, kecuali ijma' sahabat. Kalau ijma' lain, tidak menjadi hujah. Kalau sabit pun ijma' itu, apatah lagi kalau tidak sabit. Tapi dia terimalah. Kalau orang yang kata hujah dah ada ijma', bagi dia mana ijma' ulama lah, ijma' mujtahidin. Okey, dia boleh pakailah. Maknanya bagi dia tidak haram lah. Sekadar makruh. Sekadar makruh. Baik, kita tengok apa ni. Boleh apa ni, Syahizat baca lagi? Boleh? Boleh mana? Teruskan. Maulana Khalil Ahmad berpendapat tidak sukar menerima larangan daripada bercakap ketika membuang air itu hanya memberi hukum makruh sahaja. Kerana Rasulullah SAW mengaitkan murka Allah dengan kedua-dua perbuatan sekali. Maka tidaklah semestinya difahami adanya kemurkaan Allah dengan ada setiap satu daripada dua perbuatan tersebut secara berasingan. Sekejap Syahizat. Mengikut Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri ni, dia kata kalau sebab Imam Abu Daud buat tajuk bercakap, larangan bercakap. Larangan tu memberi makna haram ke atau makruh. Bagi dia tidak sukar untuk kita nak terima larangan di sini hanya memberi makna makruh sahaja. Bercakap tu. Kalau kita nak kata haram, dua-dua tu, iyalah, dua-dua tu adalah murka tu. Tapi kalau satu saja kita nak kata ada murka juga, setiap satu tu ada murka juga, setiap satu, mana-mana satu saja ada murka Allah, tak boleh kata begitu. Ni orang usul fiqh, ahli fakih, dia bercakap macam itulah. Kadang-kadang dia bagi pula, dia analisa pula. Kalau satu-satu tidak semestinya haram, kalau dua tu baru haram. Kalau setiap satu tidak mesti lagi haram. Dedak aurat saja, tak mesti lagi. Bercakap saja, tidak mesti lagi. Bercakap ketika buang air, itulah maksudnya. Tak mesti lagi haram. Boleh jadi dia makruh saja. Jadi bergantung kepada keadaan itu. Kalau dua-dua tu, ya, memang ada kemurkaan Allah. Kemurkaan itu menyebabkan hukumnya haram. Tapi kalau satu, misalnya bercakap saja, kita belum boleh katakan haram tu. Kita sepatutnya kena kata makruh saja. Sebab apa? Sebab Allah sebutkan murka tu dengan ada dua perkara tu, dua perbuatan tu. Kalau salah satu, belum lagi. Apalagi kalau kita tengok banyak bukti-bukti yang lain menunjukkan tak apa pun. Bercakap. Tak apa bercakap. Mana tidak sampai dimurkai. Tidak sampai dimurkai. Yang kata murka tu kalau dua-dua tu. Lepas tu, begitu juga mendedahkan aurat. Dedahkan aurat tu tidak semestinya sampai ke peringkat murka lagi. Sebab ada bukti-bukti lain. Cuba tengok. Boleh baca lagi Syahizat? Silakan. Umat Islam sepakat tentang mendedahkan aurat, lebih-lebih lagi berbogel di hadapan orang lain itu haram hukumnya. Menambahkan bercakap-cakap pula setelah mendedahkan aurat ketika membuang air itu hanya untuk menampakkan keadaan lebih teruk dan lebih jelek semata-mata.
Maka menyebutnya sebagai ilat sampingan tidaklah memberikan hukum haram juga kepada bercakap ketika membuang air seperti mana haramnya mendedahkan aurat. Alasannya ialah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i. Kata Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ina'in wahidin yubadiruni wa ubadiruhu hatta yaqul da'ili wa aqul ana da'li Wa aqulu ana da'li. Jadi ni pasal phone ni kan, baris dia tak berapa nyata ni. Kalau baris depan tu kadang-kadang tak berapa nyata. Tapi kalau kita buat dalam phone lain, mungkin nyata baris dia tu. Tapi ni saya suka ni sebab menarik juga. Cuba ni tak nyata. Sekejap saya tengok. Contohnya kita ambil phone ni. Traditional Arabic. Mana traditional? Traditional Arabic. Nyata. Nampak ke tidak tu? Ini baru 12. Kalau kita buat saiz 14 lagi besar. Nyata. Ubadiru. Mana saya dah bagi depan dah situ sebenarnya. Cuma phone tadi tu dia tak nampak. Tapi kalau print mungkin nampak kalau print. Tak apalah. Kita balik asal. Ada cari print ni. Okey. Teruskan. Bermaksud aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mencedok air dari bekas, yakni air yang sama. Berebut-rebut dia dan aku, yakni mengambil air dari bekas itu, sehingga dia berkata, tinggalkan, yakni juga airnya untukku. Aku juga berkata, tinggalkan, yakni juga airnya untukku. Ini adalah lafaz riwayat An-Nasa'i. Lafaz riwayat Muslim pula seperti berikut. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in baini wa bainahu wahidin fayubadiruni hatta aqula da'li qalat wa huma junuban. Bermaksud aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkongsi air dari bekas yang sama. Dia berebut-rebut denganku, yakni untuk mengambil air. Sehingga aku berkata, tinggalkan, yakni juga untukku. Tinggalkan juga untukku, kata Aisyah, dalam keadaan mereka berdua berjunub. Dua riwayat ini menunjukkan Aisyah dan Rasulullah SAW bercakap-cakap ketika sedang mandi. Dalam keadaan itu, biasanya aurat masing-masing akan terdedah juga kepada satu sama lain. Walaupun ia secara terang tidak menunjukkan aurat masing-masing terdedah atau tertutup kepada satu sama lain, namun begitu qarinah, yakni bukti keadaan jelas menunjukkan tiada hijab yang memisahkan mereka berdua dan tidak juga mereka berpakaian. Kerana tersebut di dalam sekian banyak riwayat, air yang digunakan oleh mereka berdua sedikit sahaja. Kalaulah mereka berpakaian, tentulah air yang sedikit itu tidak akan cukup kepada mereka. Kain yang dipakai akan menyerap banyak juga air. Sedangkan air yang sedikit itu digunakan juga untuk membasuh tangan dan beristinja. Mereka pula mempunyai rambut yang lebat. Rasulullah SAW bukan sahaja mempunyai rambut yang lebat, malah janggut dan bulu-bulu di tubuhnya juga lebat. Oleh itu, qarinah, yakni bukti keadaan yang zahir menunjukkan mereka tidak berpakaian ketika mandi. Kalau dikatakan juga Nabi SAW tentu sekali memakai sesuatu seperti kain basahan, memandangkan sifat malunya yang begitu tebal, namun kemungkinan tidak berpakaian tetap ada dan tidak dapat dinafikan sekurang-kurangnya untuk menyatakan keharusannya. Tidak ada apa pun yang pelik jika diterima Rasulullah SAW dan Aisyah tidak berpakaian ketika mandi bersama-sama itu. Kerana tiada khilaf di kalangan ulama tentang keharusan suami melihat seluruh anggota isteri termasuk auratnya. Begitu juga sebaliknya. Tiada khilaf juga di kalangan ulama tentang keharusan tuan hamba melihat seluruh anggota hambanya yang perempuan termasuk auratnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dikatakan Nabi SAW, isteri-isterinya dan hamba-hamba sahaya perempuannya sentiasa berpakaian yang menutup aurat,
ketika berada bersama-sama, berarti masing-masing mereka haram melihat kepada satu sama lain. Tidak ada siapa pun berpendapat begitu. Sekejap ni semua ni saya ambil daripada kitab Syekh Khalil Ahmad. Ni Badlul Majhul. Ni semua ni kita ambil daripada kitab ini. Dan memang jelas menunjukkan pengarangnya ini seorang faqih. Bukan muhaddis biasa. Seorang faqih. Cuba kita tengok. Ini di awalnya. Lil Imam Al-Muhaddith Al-Kabir Al-Syekh Khalil Ahmad As-Saharanfuri. Kalau pengenalan tentang dia ni, biografi dia kalau kita baca, dia ni juga seorang faqih. Bukan seorang muhaddis sahaja, tidak. Tetapi seorang faqih. Jadi perbahasan-perbahasan macam tadi, kita boleh dapat daripada seorang faqih sebenarnya. Orang faqih lah yang faham benda macam dia, nampak benda-benda begitu. Sehingga mana kita dapat buat kesimpulan di sini, Nabi SAW dengan isterinya mandi bertelanjang kedua-dua. Jadi dah bercakap-cakap pula tu. Berdasarkan hadis ni, mana bercakap-cakap pula tu. Jadi kalau kita kata hadis yang kita baca ni, hadis ke-15 ni, Sunan Abu Daud ni, sebut murka Allah. Allah telah murka lah kepada nabinya kalau macam tu. Adakah Nabi SAW, Nabi ni dimurkai Allah kerana sesuatu perbuatan ni? Itu benda tak masuk akal. Benda tak masuk akal. Lepas tu kita kata, dia pakai kain bersahan, Kemungkinan nampak aurat tu, tak kira lah. Aurat isteri. Aurat isteri pun kalau haram, tak boleh tengok. Macam mana dia dalam keadaan begitu? Lepas tu bercakap-cakap pula. Dua perkara ada di sini. Dedahkan aurat dan juga bercakap-cakap. Kalau kita kata murka Allah ada, tadi cumanya tadi buang air, ni tidak buang air, tapi makna keadaan dedah aurat tu ada juga. Kalau kita kata itu andaian saja, tak ada bukti pun yang kata mereka ni memang pakai kain bersahan, memang tutup aurat, memang pakai kain yang antara sini sampai sini, bawah lutut misalnya, memang ada tabir di situ. Tak ada satu pun riwayat. Ini kalau nak perbincangan lebih detail lagi, sejauh mana ke hadis-hadis larangan tengok satu sama lain tu, antara suami isteri tengok kemaluan satu sama lain, itu kita dah bincangkan di dalam 99 usul dirayah. Kalau yang ikuti ni terata hadis ni hari Sabtu dengan hari Ahad itu, hari Sabtu ada 99 usul. Saya dah bincangkan di situ beberapa usul yang menunjukkan tidak haram. Bahkan tidak makruh pun melihat aurat satu sama lain. Salah satu bukti yang dikemukakan di sana, hadis ini juga. Memang ulama-ulama faham begitu. Imam ini faham begitu. Bukan Syekh Khalil Ahmad saja yang faham begitu. Jadi dengan sebab itu, ulama teragak-agak. Semata-mata kita tengok hadis yang ke-15 dalam Sunan Abi Daud ni, kita nak kata haram, tak boleh. Apa lagi kalau kita tengok pada sanad dia tu. Ini hadis ni dhaif ni. Nak lawan dengan hadis yang sahih tu. Kemudian kita tengok dari segi logik lah, apa masalahnya untuk mereka kalau katakanlah telanjang sekalipun, ni mereka tu suami isteri. Lepas tu kalau kita kata berpakaian, air tu akan menyerap pakaian tu akan menyerap air yang sedikit tu tak pernah sabar. Kalau kita kata Nabi berpakaian, pakailah kain bersahan pun, ikut mana-mana pun kemungkinan tetap ada sekurang-kurangnya untuk menunjukkan keharusannya Nabi tidak pakai kali itu. Boleh jadi. Dan ini menunjukkan satu, kemesraan dia dengan isterinya. Yang kedua, menunjukkan keharusan. Seperti mana Nabi tidaklah selalu kencing sambil berdiri, tapi dia ada juga kencing sambil berdiri untuk menyatakan keharusan. Boleh. Tidak haram. Tidak haram, tidak makruh, atau paling tinggi pun makruh. Tapi dia boleh buat untuk menunjukkan harus. Sama juga di sini. Jadi ini yang ulama faham. Seorang yang faqih faham begitu. Dia tidak kata hadis tu selapis gitu saja faham, tidak. Syaukani tu memang faqih juga, memang hebat juga, tapi setengah-setengah tempat tu kita boleh nilai lah. Tengok bandingkan pendapat orang ni dengan pendapat orang ni.
Baik. Ni kalau boleh orang lain pula lah baca. Siapa nak baca pula di sini? Sambung ni, takut penat sangat Syahizat. Silakan, siapa nak baca pula? Kalau saya baca balik lagi boleh ke Maulana? Kalau boleh orang lain lah. Kita bagi orang lain pula. Orang lain. Siapa? Orang lain. Silakan. Saya sambung Maulana. Soleh, silakan. Ya. Silakan. Baik. Peristiwa Nabi Musa AS yang pergi mandi di sungai dengan tidak berpakaian seperti diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain juga menunjukkan bercakap sambil berbogel itu tidak haram secara mutlak. Nabi SAW bersabda, فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلْ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرٍ. Bermaksud, pernah sekali Musa pergi mandi, diletaknya pakaiannya di atas satu batu. Batu itu kemudiannya membawa lari pakaiannya. Maka Musa keluar mengikutinya sambil berkata, kainku wahai batu. Dalam peristiwa ini, Nabi Musa AS telah bercakap dalam keadaan telanjang. Namun perbuatannya itu tidak ditegur oleh Allah. Ini menunjukkan bercakap dalam keadaan telanjang itu tidak haram. Telanjang mungkin sesuatu yang mesti kepadanya. Namun bercakap pula bukanlah mesti. Nabi Musa AS boleh saja mengejar batu itu tanpa berkata apa-apa pun. Kalau dikatakan itu syariat orang sebelum kita, bukan syariat kita umat Muhammad, maka jawapannya ialah seperti kata Asy-Syaukani. Nabi SAW telah menyampaikan kisah itu tanpa membuat apa-apa komentar terhadapnya. Ini menunjukkan ia bersesuaian dengan syariat kita. Kalau ada sesuatu di dalamnya yang tidak sesuai dengan syariat kita, tentulah Nabi SAW menyebutnya. Kesimpulannya ialah hukum bercakap dalam keadaan telanjang itu tidak lebih daripada makruh sahaja. Ia tidaklah sampai ke peringkat haram, tidak ada pula dalil yang terang dan kuat menunjukkan keharamannya. Hadis ke-15 di atas tidak cukup untuk dijadikan dalil bagi keharamannya. Sekejap, apa ni Saleh? Jadi di sini, kalaulah kita pakai hadis tadi, dua perkara ada, telanjang dan bercakap. Maka Nabi Musa telah melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang dimurkai Allah. Ya, dia tidak buang air, tidak bercakap sambil buang air. Tapi dua perkara, telanjang dan bercakap itu ada. Takkanlah seorang Nabi dimurkai Allah melakukan sesuatu perbuatan yang dimurkai Allah. Itu persoalannya. Jadi cerita Nabi Musa ni panjang sebenarnya. Kita boleh lihat di sini contohnya contohnya kita boleh lihat di sini. Bukan Nabi Musa saja, tapi dalam kitab tu Badrul Majhud disebut kisah Nabi Musa saja. Sebenarnya Nabi Ayub pun mandi telanjang juga. Nabi Ayub pun mandi telanjang juga. Baik, kita tengok. Ambil Sahih Bukhari. Sahih Bukhari supaya tidak lama menunggu. Sahih Bukhari. Baik. Kenapa tak tunggu ya? Silap. Benar. Kita sepatutnya. Kalau salah silap tu dia tak keluar. Cuba tengok sini. Ni Sahih Bukhari bersama dengan Fathul Bari. Riwayat Abu Hurairah. Ini riwayat yang lengkap. Tadi saya ambil yang ringkas. Ini tentang Nabi Musa dan di bawah tu tentang Nabi Ayub. Di bawah tajuk apa? Babu man ightasala uryanan wahdahu fil khalwah wa man tasattara fattasattur afdal. Di bawah tajuk tu. Orang yang mandi bogel, mandi dengan telanjang. Seorang diri di tempat sunyi. Di tempat sunyi tak ada orang. Dan orang yang mandi di balik penutup itu lebih afdal lagi. Lebih afdal saja. Baik. Kemudian dia buat mari hadis ni. Hadis Abu Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, saya terjemah itulah, kita nak meringkaskan masa. Banu Israel biasa mandi
sambil telanjang, dengan telanjang. Sebahagian mereka melihat kepada sebahagian yang lain. Itu kebiasaan mereka. Musa mandi seorang diri selalu. Dia mandi seorang diri. Mereka pun kata, yang ni pengikut dia lah, Bani Israel pengikut dia. Mereka pun kata, wallahi ma yamna'u Musa an yaqtasila ma'ana illa annahu adar. Kata dia ni mesti Musa ni mandi seorang diri, tak mau mandi bersama-sama kita ni. Tak ada lain dah, mesti dia ada masalah ni, kata dia. Masalah apa? Adar. Batu dia besar agaknya. Telur dia besar agaknya. Dia kata begitu. Wallahi, sungguh-sungguh tu, bersumpah pula kata. Mesti ni, kata dia. Nabi Musa, Allah SWT nak menghilangkan aib dia tu daripada pengikut dia sendiri yang kata begitu. Sebab itulah kata Bani Israel ini teruk. Pernah sekali tu dia pergi mandi, dia letak kain dia di atas batu. Tadilah. Lalu batu tu bawa lari kain dia. Musa pun keluar ikut batu tu. Sambil dia kata, "Thawbi ya hajar." Wahai batu, kainku. Mana ada dua perkara di sini. Telanjang dan bercakap. Dua perkara. Hatta nazarat Banu Israel ila Musa. Sehingga Banu Israel, anak-anak buah dia lah kira-kiranya. Sehingga umat dia, umat yang ada bersama dia pada masa itu, tengok Musa ni. Musa sampai di hadapan dia. Kejar batu tu. Faqalu, setelah tengok, mereka pun kata, wallahi ma bi Musa min ba's. Allah, nampaknya tak ada apa-apa Musa ni, kata dia. Yang kita kata tu tak betul lah. Nabi Musa pun ambil kain dia dan dia pukul batu itu. Pukul batu itu. Sehingga berbekas batu tu. Itu bisa pukulan Musa tu. Pukulan Musa tu kuat. Batu tu pun bekas. 6 atau 7 bekas kesan di batu tu. Kerana pukulan Nabi Musa. Jadi kita nak tengok di sini, betul Nabi Musa mandi seorang-seorang awalnya. Orang tak tengok. Tutup-tutup dah kira memang boleh lah. Pada ketika tu. Tapi lepas pada tu, orang ramai tengok. Orang tengok dia terdedah aurat tu. Tengoklah kemaluan dia. Kira-kiranya. Mana dah orang lain tengoklah. Terdedah aurat kepada orang lain. Telah berlaku kepada Musa. Satu. Yang kedua, dia bercakap sambil telanjang. Dua perkara ni ada. Apa yang sebut dalam hadis tu. Kalaulah benda ni haram, adakah seorang Nabi itu melakukan benda haram walaupun sekali? Mengikut akidah tak boleh. Dalam akidah tak boleh. Seorang Nabi tidak melakukan benda haram walaupun sekali. Benda makruh boleh. Itu pun untuk contohlah. Nak cerita benda ni tidak haram. Macam kencing sambil berdiri tu. Ada ulama, ramai ulama kata makruh. Tapi tak apa. Dilakukan oleh Nabi kepada dia tidak makruh. Sebab dia ada maksud lebih besar lagi. Nak menyatakan ia tidak haram. Tapi ramai juga ulama mengatakan tak makruh pun. Tak makruh pun. Tak apalah. Tapi di sini, kalau bab haram, Nabi melakukan benda haram tak boleh. Cumanya hadis ni dipertikaikan walaupun ada dalam Sahih Bukhari dan lain-lain. Orang-orang Syiah tak mau terima. Apa-apa anti hadis tak mau terima hadis ni. Kata dia ni mengaibkan Nabi, kata dia. Mengaibkan Nabi. Mana boleh? Nabi gitu terdedak aurat dia ada hadapan orang ramai. Tuhan bagi berlaku keadaan seperti itu. Tak mungkin, kata dia. Ni rekaan ahli sunnah saja. Sebab tu dia pertikaikan dalam Bukhari ni. Riwayat Abu Hurairah tak berguna, kata dia. Abu Hurairah tak pakai. Tak boleh pakai. Apa duduk riwayat mengaibkan Nabi begini. Jadi kena faham. Kena faham. Ini tidak aib pun sebenarnya. Aib tu kalau kita fikir macam kita duduk dalam masyarakat kita sekarang. Masyarakat Nabi Musa tu, memang syariat dia tidak haram pun. Dedak aurat begitu. Seseorang boleh melihat orang lain. Aurat orang lain. Boleh. Sebab itu Nabi Musa tak larang umat dia mandi ramai-ramai tengok. Memang tak haram pun. Gitu. Jangan kita fikir syariat kita. Syariat dia mandi ramai-ramai sambil telanjang tidak haram. Sebab itu Nabi Musa tak ada larang. Betul. Cuma dia sendiri sebagai seorang rasul, memang tabiat dia tu, kejadian dia tu, jiwa dia tu berbeza. Dia tak mahu. Walaupun dalam syariat dia tidak haram, dia tidak mahu buat begitu. Dia mandi seorang diri.
Jadi kalau terdedah pun pada hakikat jadi dia tidak melakukan benda haram pun. Cumanya bagi dia tidak sesuai bagi dia sebab jiwa dia lebih halus, lebih seni nak banding dengan umat dia ke depan lagi jiwa dia. Dia tak suka benda macam tu dia buat. Hakikatnya tidak haram pun. Dan umat dia tidaklah kata apa pun, oh Musa duduk jual pula cerita Musa ni bertelanjang, aku pernah tengok aurat dia, aku tengok kemaluan dia. Tak ada timbul pun macam tu sebab benda tu biasa bagi mereka. Seperti mana kalau kita nak bagi faham kepada masyarakat kita sekarang ni lah, sama-sama kita ini umat Muhammad, sama-sama hidup di zaman ni. Kalau dalam masyarakat kita Melayu ni, isteri kita bertemu dengan kawan kita, dia cium pipi. Oh marah, tak boleh, aib tu. Tapi kalau dalam masyarakat barat, tak ada apa pun. Tak ada benda yang nak diaibkan, nak diviralkan, tak perlu. Tak ada orang terima pun. Oh aku cium isteri dia, tengok gambar ni. Malulah. Tak ada pun bagi mereka, biasa saja. Apatah lagi kalau bersalaman, salam, shake hand tu. Kalau cium pun tak ada apa pun kepada mereka. Kalau dia nak mengaibkan seseorang dengan alasan itu, orang tak terima. Orang kata teruk dia ni. Ini masyarakat ni padahal sama-sama umat Muhammad. Hidup di zaman ni berbeza. Budaya ni dia berbeza. Apa lagi zaman Nabi Musa. Jadi tak ada sebab untuk kita nak tolak hadis ni. Tak ada sebab. Untuk kita nak kata hadis ni dhaif, tidak sahih. Lepas tu Nabi Musa kejar, pelik berlaku. Apa pelik je? Batu tu nak lari. Apa pelik? Benda tu boleh berlaku sebagai mukjizat dia. Bagi Allah, Allah kiranya itu lebih besar lagi. Keaiban Musa daripada orang duduk bercakap di belakang dia senyap-senyap dan lebih bahaya kepada umat dia tu. Akidahnya. Dengan sebab itu dia bagi. Sebab dari segi dalam syariat dia memang tidak haram pun dedahkan aurat tu. Jadi kalau mereka tengok sekali, mereka tak akan sebut. Kalau zaman sekarang tak akan viral lah benda macam tu. Tak padan nak viral, tak laku. Benda macam tu. Gitu. Jadi dengan sebab itu kita nak tolak hadis ni tak ada sebab bagi saya. Tidak kuat alasan itu. Yang kedua kita tengok ni. Ini pun bercakap juga. Ni ketika Ayub mandi telanjang. Lalu belalang daripada emas mari mengerumuni dia, menimpa dia. Belalang emas. Dia pun kaut belalang tu kaut ke dalam kain dia. Dia mandi telanjang, kain dia ada, dia letak situ. Dia tak pakai kain dia. Dia pun ambil itu, bubuh dalam kain dia. Tuhan pun memanggil dia, menyerunya dengan berkata, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Wahai Ayub, tak cukup lagi kah apa yang aku berikan kepadamu sehingga kamu sibuk-sibuk duduk kaut tu masuk dalam kain kamu tu? Tak cukup lagi kah? Dia kata cukup. Bahkan Tuhan cukup demi kemuliaanmu, kamu bagi banyak dah kepada aku. Tetapi la ghina bi an barakatik. Aku tak mau lepas peluang daripada mendapat keberkatan daripadamu. Ni tentu ni bukan kerja orang lain, kerja kamu ni. Kerja kamu bagi keberkatan kepada aku tak mahu lepas peluang. Aku nak ambil juga. Padahal aku tak perlu kepada benda tu. Tak perlu. Tapi dah Allah bagi. Kenapa kita nak tolaknya? Sungguh sangat nak tolak tu. Rezeki. Yang kita nak di sini, ni. Baina Ayyub yaqtasilu uryanan. Sambil telanjang. Mandi sambil telanjang boleh. Yang kedua, sambil-sambil itu dia bercakap. Siapa yang bercakap? Allah bercakap. Dia jawab dengan Allah. Kalau benda ni tak boleh, murka, Allah murka, macam mana Allah buat? Dia bercakap dengan Nabi Ayub. Kalau kita kata, ini syariat dulu. Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis ini, ketika cerita hadis ini, dia tak ada komen apa-apa. Menunjukkan syariat kita pun macam itulah juga. Macam itulah juga. Yang pentingnya tidak dilihat oleh manusia. Allah tu nampak. Macam mana-mana pun. Malaikat nampak. Jin nampak. Banyak lagi yang nampak. Manusia tu tak boleh kena jaga. Kalau kita dalam bilik air, jadi selesa je. Tak ada apa pun. Tak perlu siapkan kain besahan apa. Setengah-setengah orang tu dia kata, oi, macam mana dia ni tu guru. Orang alim. Di rumah dia kain besahan pun tak ada. Nak kain besahan apa je dalam bilik mandi tu. Cukup dah. Tertutup ada dengan pintu dengan apa. Boleh kunci 2-3 kunci. Boleh kunci. Tak perlu dah.
Tertutup dah tu, tasatur. Itu sudah termasuk dalam tasatur. Itu lebih afdal. Kalau tempat terbuka pun tak ada orang yang melihat kita. Boleh. Sampai sekarang pun boleh. Seorang Nabi, 2 orang Nabi telah melakukan begitu. Kenapa kita tu nak lebih-lebihnya? 2 orang Nabi. Dan kalau kita ambil kira tadi yang Nabi tu, kalau katakanlah telanjang, Nabi kita pun. Dan sambil-sambil tu bercakap. Jadi kita tak boleh pakai kerana hadis ni nak kata haram. Maka kena murkalah kepada Allah dengan sebab hadis ni. Ni hadis ni kita nak letak di mana hadis-hadis ni yang lebih sahih. Teruskan Saleh, sambung lagi. Kedudukan hadis ke-15 dhaif. Ia diriwayatkan juga oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis ini dhaif kerana 2 sebab. Pertama, Ikrimah bin Ammar yang dikatakan sebagai perawi dhaif. Yang kedua, adanya seorang perawi majhul yang bernama Hilal bin Iyad. Jadi ada yang mentakdilkan dia macam tadi sahabat kita, saudara kita Syafiq tanya tadi tu, itu pada pandangan dia. Kalau kita tengok kitab rijal yang lebih lagi, banyak detail lagi. Ada yang mengatakan dia ni dhaif. Paling tidak sepakatlah kata dia tu thiqah. Ramai juga yang kata dia dhaif. Kalau selesai masalah dia ni, kalau kita kata tak apalah, kita pakai dia ni perawi thiqah lah. Masalahnya seorang lagi ni perawi ni majhul. Jadi dhaif, tidak kuat. Tak boleh nak lawan hadis Bukhari tadi. Tak boleh nak lawan. Jadi paling-paling pun kalau kita nak terimalah, kita terimalah hadis ini sebagai hasan lah, kita terimalah. Kita tolak ansur lah, banyak pakai tolak ansur. Maka hukum dia tu tidaklah boleh letak tinggi sangat. Paling tinggi pun makruh je lah. Makruh lah. Paling tinggi pun. Nak kata sampai haram. Memang murka sungguh Allah. Allah bercakap dengan Nabi Ayub dalam keadaan telanjang. Macam mana dia nak murka pula? Sebab tu hadis ni kita tengok banyak tempat. Jangan tengok satu saja. Kalau kita terima pun, kata hadis ini hasan. Dan bolehlah untuk pakai hukum, untuk hukum. Ya, makruh sajalah. Takkanlah sampai peringkat haram. Gitu. Saya lebih setuju begitulah. Walau bagaimanapun nak ceritanya, memang ada pun ulama yang kata haram. Masing-masing lah, tak apalah. Itu masalah perbezaan pendapat, tak jadi masalah. Tetapi dari segi fiqhnya, dari segi kajian matannya, kajian hadis tidak sampai ke peringkat itu lah. Paling tinggi pun makruh. Paling tinggi pun makruh. Termasuk dalam bab adab lah. Termasuk dalam bab adab. Terutamanya yang Nabi sebut ni. Yang dalam hadis tu mandi. Ni sambil-sambil buang air. Sambil-sambil tu bercakap-cakap pula. Sambil-sambil tu isap rokok pula. Siap isap rokok pula. Nasib baik tak makan apa ni kacang. Tak makan kacang ketika tu. Macam-macam manusia ni boleh buat. Itu memanglah lebih-lebih lagi lah makruhnya. Lebih-lebih lagi lah berat tak sesuainya dengan orang Islam. Itu memanglah kita kata adab tu memanglah. Tapi nak kata sampai ke peringkat haram, sampai dimurkai, tak boleh. Tak sampai ke situ lah bendanya. Wallahu a'lam. Nampaknya setakat itulah dulu untuk malam ni. Boleh? Jelas? Ada tak jelas? Ada satu lagi tu Maulana. Ya, mana? Abu Daud berkata tu. Abu Daud berkata ya. Mana Abu Daud? Ni Abu Daud berkata ni. Pasal dia duduk belakang sikit ya. 106. Boleh Saleh baca? Ya, 106. Maksud kata Abu Daud ini ialah hadis ke-15 melalui saluran riwayat Ikrimah bin Ammar itu dhaif. Kerana dia bersendirian dalam meriwayatkannya secara musnad. Beberapa orang hufaz pula mendhaifkan hadis Ikrimah daripada Yahya bin Abi Kathir ini. Al-Baihaqi mengemukakannya melalui saluran riwayat Al-Auza'i daripada Yahya bin Abi Kathir daripada Nabi SAW secara mursal. Kata Abu Hatim, inilah yang sahih. Riwayat Ikrimah itu salah. Sebab tu Imam Abu Daud sebut ni, dia tu riwayat secara musnad. Sedangkan orang lain hanya meriwayatkannya secara mursal sahaja.
Itu pun faktor yang ketiga kalau kita nak sebut. Abu Daud dah mengisyaratkan kepada dhaifnya saluran riwayat ini. Kalau kita terima dia tu orang bagus sekalipun, dia bercanggah dengan riwayat orang-orang lain yang lebih kuat, di mana orang lain tidak meriwayatkannya secara musnad seperti dia. Orang lain hanya menyebutkan secara mursal sahaja. Jadi nilainya tak sama. Bahkan Abu Hatim mengatakan ini yang mursal itu yang sahih, yang ini salah. Tak betul. Jadi dalam keadaan itu kita nak lawan dengan hak tadi sampai kita nak ambil hukum haram daripadanya, itu tak berapa kena lah. Paling tinggi kita hanya mendapat adab di situ. Adab ya memanglah lebih baik kita jaga benda-benda tu. Terutamanya dalam keadaan tu. Dalam keadaan buang air tu lagilah kena jaga. Jadi hanya sekadar itulah untuk malam ni. Ada apa-apa kemuskilan? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam ya. Saya Cikgu Rashid ni. Ya Cikgu Rashid. Saya nak tanya tentang tadi mandi bogel dalam bilik air ni. Bagaimana dengan wuduk? Mengambil sembahyang bogel dalam bilik air. Saya dah dengar YouTube Syekh Asim Al-Hakim, dia kata boleh. Boleh, memang boleh pun. Memang boleh. Sambil telanjang pun boleh. Cuma kalau menutup aurat tu lebih baik. Menutup aurat saja. Kita ambil wuduk tu dalam keadaan menutup aurat. Mengambil kira wuduk tu ibadat juga. Tapi ibadat yang layak dengannya dalam keadaan begitu ibadat tu. Jadi pendapat yang mengatakan boleh itu lebih kuat. Tapi kalau yang kata tak boleh itu paling tinggi makruh. Paling tinggi makruh. Adab, menyalahi adab paling tinggi. Kalau kita pakai kain itu, kain tuala ke, antara pusat dengan lutut tutup, itu lagi bagus lah. Lagi bagus. Jadi wuduk ni kalau kita mandi sambil telanjang, katakanlah dalam sungai, kita menyelam tu sekaligus kita niat wuduk. Dah boleh dah. Sah. Memang sah. Ya. Ada lagi? Terima kasih Maulana. Sama. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Siapa? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi Maulana nak tanya tajuk bab yang dalam Sunan Abi Daud ni adakah dibuat oleh Abi Daud sendiri seperti mana Bukhari? Betul. Memang dia buat sendiri. Lepas tu saya pernah dengar dalam Sahih Muslim bukan tajuk bab itu bukan dibuat oleh Imam Muslim. Adakah betul? Betul. Dibuat oleh Imam Nawawi ketika mensyarahkan. Imam Nawawi dan orang lain yang buat syarah masa-masa itu dia buat sendiri tajuk. Yang dia fikir munasabah lah dengan hadis-hadis tu. Sebab itu berbeza sangat tajuk dia tu. Kalau Sahih Muslim, satu syarah dengan satu syarah yang lain banyak berbeza. Sebab apa? Dia tidak terikat sangat. Itu bukan yang dibuat oleh Muslim. Gitu. Berbeza dengan Abu Daud, Tirmizi, Bukhari ini memang pengarahnya sendirilah. Terima kasih Maulana. Sama. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya Abu Daud ni dibawa hadis ni yang daif ni, adakah ada isyarat yang Abu Daud sendiri nak sampaikan? Macam mana tu Maulana? Itu saja. Terima kasih. Ya, maksudnya hukum adab boleh diambil daripada hadis yang tahap ni. Adab boleh diambil. Adab Islami, adab Islam kita boleh kira sebagai adab Islam boleh diambil daripada hadis tahap ini. Kalau kita mengambil kira pendapat ulama yang memandang ringan lah, tidak berat perawi-perawi tadi, maka paling tinggi naik ke tahap hasan. Bila hasan, untuk kita kata hukum tu tak bolehlah berat-berat sangat. Tak bolehlah berat-berat sangat, apalagi bercanggah dengan hadis yang lebih sahih banyak. Jadi dengan sebab itu paling tinggi kita kata makruh. Gitu sajalah. Sebab itulah Imam Abu Daud nak cerita perbezaan pendapat ulama tu kerana perbezaan pandangan mereka dalam menilai hadis tu. Itu salah satu faktor yang penting. Orang ni menilai dhaif, maka kata dia tak boleh guna dah untuk hukum.
nak kata makruh apa tak boleh. Kalau nak kata pun kena hadis lain. Tak boleh hadis ni. Tapi bagi orang yang memandang dia tidaklah rendah sangat, boleh lagi diterima untuk perkara tertentu, dia kata boleh ambil adab boleh daripada hadis seperti ini. Tapi sampai nak bercanggah dengan hadis lain tak boleh. Itulah isyarat dia. Jadi saya rasa setakat itulah dulu ya untuk malam ini. Dan nampaknya mengikut yang saya maklum lah, wallahu alam, tak tahu, takut ada perubahan ke apa, nanti kita tengok kemudian lah. Setakat yang saya maklumnya nampaknya kelas ni yang terakhir kita. Sebabnya bulan depan tu dah puasa. Bulan puasa sebagaimana biasa kita tak ada kelas ni. Cuma saya tu tetap ada kelas lain lah. Biasanya kita buat daurah tafsir. Dan daurah tafsir tu bolehlah, mana sahabat-sahabat sekalian nak tu sepanjang bulan puasa tu 30 hari. Kita start sebelum puasa lagi, daurah tafsir. Saya kalau bulan puasa saya lebih tumpu kepada Quran. Mengajar pun banyak berkait dengan Quran, tulis pun banyak berkait dengan Quran. Khusus untuk itu. Bulan puasa. Jadi kalau nak tunggu boleh juga, saya rasa ada lah, live pun ada juga insya-Allah. Seperti rakaman yang lepas pun dah ada dah sebenarnya, boleh tengok yang tu pun boleh. Jadi bulan puasa ni gitulah sampai saya rasa bulan 4 tu. Lepas raya tu mungkin minggu ketiga tu baru kita mula pula kelas ni. Wallah, saya tak pasti tu, tengok tanya admin lah macam mana. Ada nota ke malangnya? Ya? Ada nota ke yang daurah tu? Ada insya-Allah ada. Nota tu dah siap dah. Kalau nak hubungi Muawiyah lah, anak saya. Ada nombor dia kan, dia pun salah seorang admin juga. Boleh dapat daripada dia. Bukan saya seorang saja, satu kumpulan lah daripada ustaz-ustaz Darul Kautsar. Sayanya pegang dua, satu tafsir, yang kedua qawaid tafsir. Itu dua tu. Qawaid tafsir tu saya tulis belum selesai lagi. Kalau harap-harapnya tahun ni dapat sudahlah semua sekali qawaid tafsir tu. Dan semuanya ada nota. Nak dapat nota tu hubungi dia lah. Gitulah. Yang qawaid tafsir tu bukan sambungan tahun lepas ni Maulana? Yang tu juga, tapi sambungan. Ini sambungan. Okay. Jadi harap maklum lah kalau nak ikuti tu boleh lah, bagus lah. Nak pergi duduk di sana pun boleh, kita bagi peluang, buka peluang. Nak pergi duduk di Darul Kautsar, ada sediakan tempat insya-Allah. Kalau nak sepenuh masa lah, nak ambil munafaat, boleh beribadat malam dengan tarawihnya, dengan apa qiyamnya ada di situ. Itu kena berhubung dengan inilah jawatan kuasa bahagian daurah tafsir Darul Kautsar. InsyaAllah akan saya rasa lancar dah ke tidak saya tak pasti. Kalau tahun-tahun lepas tu memang kita buat begitu. Ada yang pergi duduk di situ. Sepenuh masa duduk di situ sampai habislah. Ada yang pergi masa-masa tertentu saja, masing-masing lah. Ada yang tengok live yang tak boleh pergi kan. Ikuti secara live sajalah. Jadi sekadar itulah, harap maaf kalau ada salah silap saya dalam kuliah-kuliah saya yang lepas. Dan doakanlah mudah-mudahan Allah SWT berkati ilmu kita dan kita dapat bertemu lagi insya-Allah lepas puasa ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.